Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang sedang dengarkan Selekta hari ini. Bertemankan saya Fiza, edisi Selasa 9 Oktober 2018 bersamaan dengan 29 Muharram 1440 Hijrah. Diharapkan agar anda semua sihat bersama dengan kami di Kelantan FM ini, dan alhamdulillah syukur kita panjatkan kehadrat Allah SWT kerana masih lagi diberikan kesempatan dan ruang untuk bersama-sama kita dengarkan sekali lagi slot kekeluargaan Islam bersama dengan yang berbahagia Dr. Hafizah Mustaqim, merupakan pakar motivasi Kelab Keluarga Islah dan ahli Lembaga Pengurusan Rumah Raudah Sakinah Kelantan. Dan kalau minggu lepas kita bersama dengan doktor bercakap berkenaan tips didik anak prasekolah, dan hari ini doktor bersama dengan kita untuk bawakan topik yang baharu pula tentang anak juga semestinya, doktor. Dan untuk anda yang nak telefon kami, nak bersama dengan Dr. Hafizah, boleh telefon di nombornya 74338858 ataupun 74888630. Boleh juga WhatsApp kami di 0111143970. Terlebih dahulu kita nak bersama dengan Dr. Hafizah. Assalamualaikum, doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Fiza, apa khabar hari ini? Alhamdulillah. Tapi saya rasa saya tak nak tanya khabar doktor sebab nampak macam sihat, bersemangat je tu. Alhamdulillah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bantu. Saya rasa tips awet muda daripada doktor ni sentiasa senyum kot. Alhamdulillah, insyaAllah. Fiza pun macam tu juga. Suka wehi senyum. Alhamdulillah. Wehi suka. Alhamdulillah. Sama-sama lah kita. Okey, doktor. Kalau minggu lepas tips didikan anak prasekolah, banyaklah sebenarnya perkongsian yang doktor bagi untuk kami, saya sendiri dan juga pendengar Kelantan FM. Dan minggu ini doktor akan bawakan satu lagi tips, iaitu bahan didikan untuk anak kita. Bahan didikan untuk anak-anak, tak kira lah anak prasekolah ke sekolah rendah ke menengah. Yes, untuk universiti boleh juga. Boleh juga. Ni semua insya-Allah apa yang kita sebut ni akan menjadi universal, makna dia untuk semua peringkat sebenarnya. Okey, silakan doktor dengan mukadimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Kelantan FM. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi para pendengar sekalian, termasuk kita buat FB Live juga daripada page saya. Okey, jadi alhamdulillah. Kalau nak tengok FB Live ni macam mana, doktor? Boleh pergi masuk juga ke FB Dr. Hafizah Mustaqim. Boleh layari di situ. Jadi alhamdulillah kita bersua kembali, dan sebelum saya mulakan kepada topik kita, subtopik kita, iaitu bahan didikan untuk anak kita, saya mengingatkan hari ini 9 bulan, besok adalah 10 bulan 10 2018, merupakan Hari Kesihatan Mental Sedunia. Jadi tema dia menarik pada tahun ini adalah golongan pemuda dan kesihatan mental dalam dunia yang berubah, iaitu Young People and Mental Health in a Changing World. Jadi dalam era Malaysia baru ni, kita memang berharap kita akan dapat mewujudkan satu negara rahmah yang mesra kepada kesihatan mental golongan pemuda. Jadi kat mana nak bina pemuda-pemuda yang sihat mental ni? Jadi tentunya di rumah-rumah mereka. Betul. Jadi topik ni esok tu utamanya, minggu ni adalah amat relevan kerana kita tahu bahawa golongan mana fasa-fasa anak-anak kita yang kita bincangkan minggu lepas adalah fasa prasekolah, kemudian nanti remaja, kemudian mereka akan jadi pemuda sebelum jadi dewasa macam kita. Jadi kita tahu masa zaman peralihan pemuda ni adalah zaman yang amat mencabar. Mereka berubah daripada sudut tubuh pun berubah kan anak kita tu. Apatah lagi emosi dia, sosial dia, rohani juga mereka berubah. Jadi di sinilah selalunya cabaran tu berlaku lah. Jadi untuk itu kita tahu bahawa 4.2 juta rakyat Malaysia berusia 16 tahun, ni data pada tahun 2015, menunjukkan bahawa mereka berisiko mengidap penyakit mental ni. Jadi malah kalau ikut daripada data Pertubuhan Kesihatan Sedunia menunjukkan bahawa separuh daripada kes kesihatan mental bermula sejak umur 14 tahun. 14 muda lagi. Saya dah pernah kongsikan, saya jumpa di klinik saya. Masa dia jumpa saya tu umur 19, tapi dia menyebutkan bahawa daripada umur 14 lagi nampak dah. Hok serabut perut, serabut otak tu. Halu-halu benda. Ada dah. Jadi tanya, pergi jumpa doktor dah? Dok. Mak pergi jumpa bomo, pergi jumpa dulu, pergi kot luar dulu. Jadi kesian masa dia jumpa saya tu memang tak boleh tidur malas, serabut perut, serabut otak, gangguan-gangguan sehingga
2 kali berasa nak bunuh diri. Tapi nasib baik. Alhamdulillah, maknanya dia mari tu dia bawa mak saudara dia bawa dan kata yang penting dia tu nampak, dia tahu, dia panggil insight, dia khabar, sedar diri bahawa dia tu bermasalah. Jadi mak saudara dia kata, oh ya betul doktor, dia nak cari rawatan dan kita rujuk terus ke bahagian kesihatan mental atau Jabatan Psikiatri di hospital terdekat lah, masa tu di Hospital USM. Jadi banyak spektrum penyakit kesihatan mental ni. Antaranya yang paling tinggi adalah kemurungan, kita panggil serabut perut, serabut otak tu, atau kesedihan. Yang paling tinggi mengikut tinjauan 2017, Kementerian Kesihatan mendapati bahawa lebih daripada 18,000 orang di Malaysia menghadapi tekanan perasaan. Itu sebabnya Timbalan Perdana Menteri kita Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail merangkap Menteri Hal Ehwal Wanita dan Kebajikan Masyarakat menyebutkan masyarakat perlu membantu dan menyokong pesakit mental ini dan tidak letak tepi mereka ini, tidak melabelkan mereka ini sebagai lemah iman semata-mata. Tak sisihkan lah. Tidak kata ni tak boleh nak kontrol jiwa sebab kurang agama sahaja, sebab kadang-kadang mereka memerlukan rawatan lebih daripada itu. Dan apatah lagi bila kita tengok Kelantan ni jatuh nombor 3. Jadi kita memang perlu cakna daripada sudut bila kita tengok letak urutan ada negeri-negeri di Malaysia, kita jatuh nombor 3. Oleh sebab itu perlukan pembangunan. Bila kita nak didik anak ni, kena tengok belakang lah. Bukan setakat dia cerdik kepala otak dia sahaja. Itu sebab kita hantar ke sekolah kan, tetapi juga fizikal dia dan utamanya mental dan juga emosi dia tu perlu dijaga. Dan ianya kita sebagai ibu bapa kena tengoklah, kena pasti aspek mana, bukan sahaja baka dan keturunan. Sebab macam support saya sebut saat ni, kes tu memang ada dalam keluarga dia ada bermasalah. Tetapi tengok persekitaran dia, suasana keluarga, sekolah, kena bully ke di sekolah ke tak. Kemudian bahan kimia, iaitu dadah ke. Sebab learning kita makin nampak kes-kes yang melibatkan oleh sebab dia terlibat dengan dadah, menyebabkan kecelaruan mental akibat daripada barangan terlarang yang mereka ambil. Oleh sebab itu saya suka kongsi apa yang kenyataan media oleh Profesor Madya Dr. Alizi Alias, pengerusi Persatuan Psikospiritual Ikram. Yang saya kongsi, dia ada 8 saranan, tapi saya kongsi 3 antaranya. Dia kata semua pihak kena lengkapkan. Kita kena tahulah apa gejala-gejala dia. Kedua, ibu bapa mesti peka kepada golongan muda ni, bagi dia ilmu dan kemahiran. Dan kita semua sama ada institusi sekolah ataupun jabatan kerajaan swasta, perlu ada polisi dan bagi peluang lah kepada pekerja. Kalau nampak ada yang ada bermasalah, kita perlu sokong dia dengan memberikan dia supaya tolong dia untuk dapatkan rawatan. Ya, terutama ibu bapa perlu peka dan tidak menidakkannya. Macam tadi kes tu hanya menyatakan bahawa ini ada gangguan, rawat kot luar sahaja. Dia perlu kadang-kadang perlukan bantuan. Jadi bila masing-masing kita sedar, maka kita tidak menyisihkan lah. Sebab ramai orang memang kalau saya nak rujuk kepada, contohnya kalau di USM tu tingkat 5, kalau di Kota Baru tu ada satu bangunan atau bahagian Jabatan Psikiatri, ramai orang tak say sebab nanti ada stigma. Betul tak, orang akan gelar dia, tak boleh sign. Sedangkan spektrum gangguan mental itu begitu pelbagai. Jadi beringat dan berwaspada sambil tengok anak tu, tengok juga isteri atau suami atau pasangan. Pastikan tak ada serabut perut, gejala sedih, runsing, kesunyian. Dan insya-Allah yang paling utama, marilah berazam untuk membahagiakan pasangan kita. Terutamanya dengan ubah PA perangai kita. Kena pastilah kita ni jenis kecek ke jenis tak kecek ke. Ramai juga orang serabut luar tu, awak mendapati pasangan dia tak suka bercakap, kurang komunikasi contohnya kan. Jadi insya-Allah komunikasi yang pertama adalah mendengar apa yang diperlukan oleh pasangan kita. Jadi berbalik kepada topik kita, anak amanah Allah, dan kita dah bincang sebelum ni. Kita sedar tentang kepentingan pendidikan. Kita tahu matlamat didikan kita adalah akhirnya nak mewujudkan muharraran, orang yang bebas daripada godaan dunia kepada mengabdi diri pada Allah. Yang ketiga, kita bincang tahap perkembangan minggu lepas, dan kali ni kita bincang bahan didikan. Apa silibus? Kalau sekolah ada silibus, kita pun apa silibus? Dan untuk ini secara kesimpulannya, ya, kita perlu didik ni. Saya ambil contoh yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Luqman. Yang kesimpulannya 3, iaitu penyemaian akidah, pelaziman ibadah, pengukuhan akhlak.
Jadi kalau nak ingat tu 3 perkara tu. Jadi mari kita baca betul daripada surah Luqman, tak berapa panjang, ayat dia 13 sampai 19. 6 ayat saja, 6 atau 7 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Makna dia, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya semasa memberi nasihat kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, sesungguhnya syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Itu ayat pertama. Dan saya suka nak menyebutkan di sini, Fiza, bahawa daripada apa yang kita boleh belajar daripada ayat ni, iaitu yang pertama, peranan ayah. Ayah memang perlu diperanankan, diberi peranan, mesti mengambil peranan. Daripada sini ditunjukkan oleh satu peribadi yang bernama Luqman. Ada yang kata dia ni wali Allah, ada yang kata dia ni Nabi. Pokoknya seorang sosok tubuh seorang ayah yang mendekati anaknya dengan begitu kasih sayang. Apa yang dia kata? Dia kata ya bunayya. Ya bunayya ni panggilan lah, yang paling sayang. Jadi kalau Fiza kak dengan anak-anak, apa yang paling rasa disayang oleh anak tu? Kalau dulu kak awe, mek kan, orang Kelantan kak awe mek kan. Tapi tak pedulilah apa pun, tapi panggilan rasa manja kepada seorang anak. Ya bunayya. Jadi dalam kes ni adalah peranan Luqman untuk menanamkan perkara penting dalam kehidupan seseorang, iaitu tauhid kepada Allah. Jadi kalau kita macam mana nak tanam akidah ni untuk boleh dia tu tidak syirik, menduakan Allah, menyembah. Kalau idea kita tentang syirik, jangan syirik kak, jangan sembah berhala contohnya. Tapi ni bukan saja sembah berhala satu tokoh tu, tetapi kalau dia tidak mengutamakan Allah, takut-takut dia pergi kepada bukan saja syirik besar, tapi juga mungkin syirik-syirik yang kecil. Jadi dalam konteks ini, tuan-tuan dan puan-puan, adik kakak yang saya hormati Allah, bagaimana kita membawa diri kita, mengajak anak tu untuk kenal Allah. Jadi baby tadi kan, anak Fiza baru umur 4 bulan, 5 bulan, 4 bulan. Macam mana kita nak bawa dia tu daripada awal kenal Allah? Tentunya mulut hak tubik daripada perkataan hak tubik daripada ibu dan ayah mestilah yang menggambarkan Allah tu sendiri kan. Right? Kita talkinkan anak kita dengan la ilaha illallah, dengan azan, iqamah masa ketika lahir. Serupalah maknanya mulut ibu dan ayah tu tak boleh sengkir dengan Allah. Betul tak? Saya ingat lagi satu ayat yang saya ataupun nasyid yang saya bacakan untuk anak-anak saya. Lagu tu bernama Nurul Iman. Nurul Iman berdiri di tingkap, memandang-mandang, melihat-lihat. Sambungan dia, ada burung terbang bebas. Sambungan, ada langit tanpa tiang. Jadi ini kalau kita bayangkan, seluruh hati dia tak boleh main-main benda ni. Dia kena sungguh-sungguh, sebab ajaran pertama kena Tuhan dulu. Dan bila kita kena Tuhan, dia ingat CCTV tu sok-sok. Saya jumpa ada seorang pesakit saya menangis, dia tension, pusing sangat sebab cucu dia bagi dia lah curi piti daripada dia. Tak boleh nak kata apa tak boleh kata. Terlepaslah cucu besar dah ni. Okay. Jadi kalau daripada kecil lagi kita kata curi walaupun dalam bilik mana pun, kita kata Allah akan nampak ke. Tapi dia besar kak, kecil kak, boleh kita ambak, boleh kita ambil, boleh kita dukung. Tapi kalau besar payah dah. Dan di sinilah kita menanamkan konsep iman. Iman ni kak, apa dia? Percaya kepada Allah kan. Kalau ingat minggu lepas kita cerita bagaimana dalam buku Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, dia cerita ada 5 pendekatan ayah. Jadi nak tanam iman ni, pertama dia kata role model. Jadi ayah ibu tu lah Fiza agak mencontohkan, sentiasa sebut Allah. Ada malaikat ada kiri kanan. Okay, so catak molek, so catak otak molek. Okay, sentiasa ingat tu. Kemudian sebut ikut Rasul. Lagu mana nak maya, ikut macam mana Nabi semaya. Kemudian baca dan amal Quran. Jadi kalau ibu dan ayah tu bayangkan, aja sentuh Quran, lagu mana anak tu nak ambil dia sebagai role model. Kemudian lalu tepi kubur. Contohnya terdrive tu dapat tepi kubur.
Allah, ayah tu sokmo kata kita beri salam ni dekat kubur contohnya kan. Bahawa kita nanti akan, maknanya ini bukan teori lagi, macam mana kita menjalankan kehidupan. Dan ini dipanggil rukun iman. Ada kan. Kemudian cara melihat dan meniru, kita ajar melalui perbuatan kita. Jadi takkan mungkin anak tu solat kalau ayah dia tak solat. Betul tak? Takkan mungkin anak tu, bukan tak mungkin lah, tapi macam mana dengan mudah anak tu nak puasa kalau dia tak aja tengok ayah dia berpuasa kan. Dan nasihat, yang ketiga nasihat. Macam Luqman lah, ambil berat kan. Dan kita tahu daripada Rasulullah SAW bagaimana Rasul bila nak didik ni memang berdepan ya. Contohnya ada satu doa yang diajar kepada seorang sahabat Nabi bernama Muaz. Muaz ketika adalah pemuda. Jadi ketika Rasulullah SAW nak ajar doa ni kepada Muaz, Fiza tahu tak macam ni dia buat? Dia pegang tangan Muaz tu, maknanya orang nak pegang ni mesti duduk berdepek kan. Lepas tu dia pegang tangan Muaz, dan sebelum dia ajar tu dia royak kepada Muaz, wahai Muaz, aku sangat sayang kepadamu. So ibu bapa sekalian, bila kita nak ajar anak kita, nak nasihat dia, kena turunkan dia punya gelombang ya. Hari tu kita sebut pasal gelombang. Anak tu nak mendengar, dia kena gelombang tita. Dia settle dulu. Jadi kalaulah Dr. Fiza kata, wahai Fiza, I love you, how do you feel? Kita mesti akan boleh pensan. Boleh kita rasa cahaya kan. Kita dalam mood untuk mendengar. Itu sebab ibu dan bapa bila kita nak nasihat anak kita, tak boleh belah-belah dia balik rumah contoh lewat kan. Kita kata dah balik sebelum maghrib, tapi lepas maghrib juga kita kata mak apa? Tak dengar dah dia. Jadi kena bagi dulu, agaknya dia mandi dulu, semayang dulu, makan dulu, baru panggil dia. Jadi nak habis berdoa tadi tu, maka ketika dia dah royak bahawa aku sangat sayang kepada wahai Muaz, maka dia kata jangan kamu tinggal baca doa ni setiap lepas solat. Kat solat berapa kali? 5 kali kan. Maknanya kena baca doa ni. Apa doa tu? Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya pasti ramai di luar sana yang tahu doa ini, tapi inilah doa yang kita perlu ajar kepada anak kita, iaitu wahai Tuhan, bantulah aku untuk Allahumma inni ala zikrika, untuk mengingatimu, untuk wa syukrika, bersyukur kepadamu, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan bantulah aku untuk memperelok ibadahku kepadamu. So bayangkan anak dibaca 3 kali sehari. Fiza pun kalau baca 5 kali sehari doa ini, maka kita akan ingat bahawa kehidupan kita tak boleh lari daripada 3 benda ni. Iaitu yang pertama, untuk ingat Allah. Kemudian bila ingat dia, syukur pada dia. Jadi macam nak syukur pada Tuhan adalah dengan buat ibadah. Syukur pada Tuhan akan nafas yang kita dapat, akan makanan yang kita dapat, akan mata yang kita melihat ini, maka kita akan tak tinggal solat. Dan yang ketiga adalah untuk mempercomel ibadah kita. Jadi kalau Fiza hari ni jadi DJ sebagai ibadah kita kepada Allah kan, maka kita akan buat comel lah, supaya orang yang di luar sana akan suka dengar bila kita men-DJ kan, puas hati. Tapi betul doktor, kadang-kadang bila kita keluar je dari konti ni, puas hatinya kerja hari ni. Kan? Nikmat Tuhan bagi kat kita kan. Kadang-kadang ada juga yang tak puas hati. Kita sendiri. And bila kita tak puas hati, kita tahu kan level kerja kita tu lagu mana. Mungkin bila kita puas hati, kita bersedia, kita baca doa dulu, macam tu. So point saya kat sini adalah, ini nak mendidik anak kepada tauhid tadi kan, tetapi dilakukan dengan cara macam tu. Kemudian dengan membiasakan ya. Yang keempat adalah dengan mana solat tu, kalau ada anak lelaki kan, kita biasakan dia pergi ke masjid contohnya kan. Itu pun perlu dibiasakan. Dan yang terakhir barulah ganjaran dan hukuman. Point dia kat sini, ganjaran tu dulu. Ganjaran tak semesti piti. Ganjaran adalah dengan pujian. Ganjaran adalah dengan memberikan perhatian kepada anak kita. Ganja dulu, barulah boleh hukuman-hukuman yang sepadan dengan usianya. Itu ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Ini yang kedua pula yang Luqman ajar, iaitu tentang kepentingan berbakti kepada ibu bapa. Kemudian pentingnya pemakanan yang terbaik, iaitu susu ibu. Ini disebut dalam ayat ni. Dan kemudian bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada ibu bapa. Jadi maksud dia lepas yang kedua tu adalah terus lepas tauhid kepada Allah tadi,
dan berbuat dengan baik adalah terus berbakti kepada ibu dan bapa. Jadi wahai ibu bapa di luar sana, kita perlu tunjuk anak kita untuk berbakti pada kita dengan macam mana cara? Berbakti kepada ibu bapa, pada nenek dan ayah dia. Jadi kita kena tunjuk betul bahawa kita ni buat molek kepada mak ayah kita. Waktu saya kata kita kena ada paturai di rumah kita. Maknanya dia contoh pada hari-hari tertentu kita nak lawak ibu dan bapa kita, tok kepada anak-anak kita. Memang kita kena kata dalam paturai dalam rumah kita, tiap kali mak nak pergi jumpa dengan tok, anak-anak semua kena ikut. Betul tak? Kadang-kadang anak-anak tak sedar bila dah besar. Bila dah besar kan. Tapi kita buat paturai supaya dia nampak macam mana kita berbakti kepada mak dan ayah kita. Dan alhamdulillah di Kelantan ni saya paling suka, saya tengok sama-sama ibu-ibu yang berbakti kepada mak dia. Baru ni saya cerita macam saya pergi house call, tengok kakak tu minta pada adik, tolonglah bagilah peluang kakak. Bahagia sangat kalau boleh berbakti pada mak, basuh berak mak, basuh kecil mak. Ini contohnya. Jadi saya kata, kak, kalau kak buat gini, saya boleh jaminlah anak kak akan buat serupa macam dengan tu juga. kak. Dan ini perintah. Dalam agama kita, berbakti pada mak ayah ni perintah. So bayangkan tak, dalam negara, dalam negeri yang kita boleh terapkan perkara ni, sebenarnya tak perlu susah rumah orang tua. Betul tak Fiza? Kalau kita boleh terapkan benda ni. Lalu ni kita masih perlu lagi kepada perkara ni, kerana benda ni agaknya perlu diperingat-ingatkan kepada kita tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi Allah juga ingatkan kita bersyukur pada Allah dan berterima kasih kepada ibu dan bapa. Okey, ayat seterusnya ni kena cepat-cepat ni. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ayat ni panjang, tetapi Allah nak ingatkan, jika ayah dan ibumu, ibu bapamu suruh syirik, jangan ikut. Allah ingatkan macam tu. Maknanya dalam keadaan kita nak buat molek, tapi mak ayah kita suruh benda tak molek, Allah ingatkan secara direct, jangan ikut mak dan ayahmu kalau dia ajak pada syirik. Tetapi ada benda, masih kena jaga akhlak. Masih kena buat molek dalam urusan dunia dengan mak ayah. Jadi ini sebenarnya, Masya Allah, saya ada kawan-kawan saya yang Allah bagi dia sinar hidayah masuk Islam, tapi mak ayah dia masih lagi tak masuk Islam kan. Jadi dalam hal ni, anda boleh bayangkan tak tuan-tuan dan perempuan, bagaimana Islam ni comelnya dia punya ajaran. Walaupun kita ni sudah dapat tauhid tadi, tapi kalaulah keluarga kita masih lagi ia memilih untuk berada di agama asal, kita tak boleh buat kenak ke dia. Kita masih kena buat molek kepada dia sampai tangga tu dicara. Jaga akhlak kita juga. Dan ayat seterusnya, tuan-tuan dan perempuan boleh tengok dalam surah Luqman ayat ke-16, Allah ulang lagi, ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Yang ni paling suka, sebab Allah ajar kita melalui surah Luqman ini tentang bagaimana kita menyemai akidah dalam anak kita dengan kiasan, dengan cerita, dengan kisah. Poin dia, mak ayah ni memang perlu mendapat MBA. Bukan Masters in Business Administration, tapi murabbi banyak akal. Pendidik banyak akal. Iaitu dalam hal ni Allah ajar bagaimana kita mendidik anak kita, iaitu dengan beri kiasan. Dalam hal ni Allah mendidik kita dengan beri kiasan kepada anak kita bahawa jika sesuatu tu seberat biji sawi, pernah tengok biji sawi? Kecil lagi daripada yang besar tu, hok kita buat makan macam telur katak tu. Ni kecil lagi daripada selasih tu. Biji selasih kecil lagi daripada biji selasih. Allah kata sekalipun ia tersembunyi dalam batu tuan-tuan dan puan-puan, atau di langit atau di bumi, nescaya ia akan dibawa kepada Allah. Dan kemudian Allah sebut nama dia itu Latif dan Khabir. Allah maha halus ni maknanya dia cakna kecil-kecil pun dia akan cek. Jadi di dalam sudut ini maknanya dia, apa dia ibu dan bapa sekalian, dalam nak mendidik tauhid kepada Allah, kita bawa bukti kepada anak kita bahawa Allah ni amat akan pertanggungjawabkan segala perbuatan kita walau sekecil mana pun.
Jadi kalau anak daripada kecil dah kita bagi tahu bahawa Allah tu Maha melihat, Allah tu akan menghitung setiap perkara, dia tak akan berani buat. Dia tak akan berani buat. Depan kita tak berani, belakang kita lagi dia tak berani. Sebab CCTV tu sentiasa ada. Learn ni hok jadi lagu ni. Saya jumpa lagi orang akan kata tak apa. Cikgu tak royak pada mak saya. Saya tak akan menghancurkan hati mak ayah saya. Sebab sayangnya pada mak. Ada lagi anak-anak lagu ni, dia tak sanggup mengecilkan hati mak ayah dia. Tapi ramai tak cara juga. Jadi dalam hal ni dalam hal ni bila kita tanam gerun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, anak kita tak akan bohong kita walaupun hal solat. Ada ke orang yang solat maya dah kau? Maya masuk dalam bilik tapi duduk dia tak semaya pun. Jadi kalau kita berjaya tanam benda ni, jadi nak tanam ni lagu mana? Bukannya hanya dengan duduk kan, sepanjang hayat tu, daripada kosong hingga kalau tadi prasekolah kita sebut. Tapi dalam hal bila kita boleh kecek, boleh nasihat ni, tentulah 7 hingga 14 tahun ni. Fasa kedua yang kita akan, insyaAllah ada ruang, kita akan kecek masa akan datang. Saya nampak lilak-lilak tu, tapi saya berasa macam nak perhabis dulu hak ni. Surah 17 ni, ayat 17. Sekali lagi Allah panggil, Allah ajar dengan perkataan ya bunayya. Luqman panggil anak, ya bunayya, hai awal gitu tadi kan. Aqimis solah wa'mur bil ma'ruf wanha anil munkar wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah solat dan serulah manusia berbuat kebaikan, jauhkanlah mereka dari perbuatan mungkar dan sabarlah di atas kesusahan. Sesungguhnya urusan sedemikian adalah urusan-urusan yang dilakukan dengan penuh keazaman. Jadi lepas dah kecek pasal tauhid, barulah learn ni tentang ibadah. Solat, amar makruf nahi mungkar, ajak orang pada baik dan tinggalkan pada kejahatan, sabar dan berusaha bersungguh-sungguh. Saya beroyak kalau lagi kita boleh buat silabus daripada sini, tak ada anak kita nak main-main. Sebab Allah ajar kita untuk azmil umur, berusaha bersungguh-sungguh dengan penuh keazaman. Jadi Alhamdulillah saya berasa kalau Fiza lah buat molek tadi tu, mak ajarlah tu daripada kecil. Buat genda sungguh-sungguh. Ini hasil dia. That's why kita tadi kena berterima kasih kepada mak ayah kita. Sebab apa yang kita jadi sekarang tidak mungkin boleh jadi secara semula jadi gitu ya. Dia perlu dididik daripada kecil. Kemudian ayat seterusnya Allah kata wala tusair haddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha, sampai ke akhir hayat. Yang ni ya Allah, saya kata wahai ibu dan bapa sekalian, ajak anak kita jangan palingkan muka daripada manusia. Jangan sombong. Jangan berjalan dengan lagak angkuh. Ni depan mak pun duk nyong-nyong lagu tu. Ingat tak dulu kalau kita nak lalu depan mak ayah kita, apa kita buat? Tunduk tangan lagu ni ke? Letak tangan. Ini ajaran kita sebenarnya berpunca daripada ajaran Islam ni. Kemudian Allah kata Allah tak suka orang yang sombong dan bangga-bangga diri. Waktu kita istighfar sokmo ke. Cuma kalau orang puji kita, kita pulangkan balik. Ya, sesungguhnya ini sesungguhnya ini daripada kurniaan Tuhan. Kemudian Allah kata waqsid fi mashika waghdud min sautik inna ankarul aswati la sautul hamir, dan sederhanakanlah gaya perjalananmu serta rendahkanlah suaramu, sesungguhnya suara yang paling buruk adalah suara keldai. Jadi sekali lagi ayat ini kita simpulkan ada 3 benda. Pertama, jaga akhlak. Akhlak kecil, akhlak jaleh. Nampak? Keduanya, jangan sombong dan bangga. Ya, sederhanakanlah gaya jalan dan rendahkanlah suara. Jadi bagi saya ini ya Allah tiga perkara, iaitu tanam akidah, ya, kemudian jaga solat ibadah, dan yang ketiga adalah jaga akhlak tu, ya. Mungkin boleh jawab soalan, ada lagi ke orang ada menjawab soalan-soalan daripada pendengar sekalian. Kita ambil pemanggil pertama ya, Doktor. Boleh Hello. insya-Allah. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kak Wan Ya, Kak Wan. Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Kak Wan, terus pada soalan. Ni ada Kak Wan nak tanya sikit. Kak Wan baca, kadang-kadang Kak Wan baca buku ni, dia kata gini berkenaan dengan anak-anak pendidikan di sekolah ni, kata anak-anak mungkin gagal mengikut apa yang kita ajar, tetapi mereka tidak akan gagal melandani apa yang kita buat. Oleh sebab itu penting seorang pendidik berjiwa murabbi. Jadi dia kata ini penting seorang pendidik, kan Doktor? Ya, betul. Jadi kalau kita ni tidak pendidik, apa lagu mana kita nak buat pula supaya anak-anak kita tu
dengarlah kadang-kadang anak saya pun mula kalau kita kata apa-apa gota ganji tak kenal. Jadi kalau kita pergi kata tak dengar kata malam nanti pergi tanya cikgu. Dia kata tak payah tak payah. Betul. Dia tak cikgu lagi daripada kita. Bagaimana kita nak beri nasihat kepada anak-anak kita tu, doktor? Boleh kita jawab ya. Terima kasih doktor. Boleh, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Kak Wan bercerita tentang anak-anak dia akan dia kadang-kadang dia tak ikut apa yang kita cakap, tapi dia akan ikut confirm apa yang kita buat. Betul tak? Jadi itu sebab kena jadi murabi. Murabi adalah orang yang mendidik. Sebenarnya bila sebut pasal didik ni, sebenarnya kita akan sentiasa mendidik, sama ada mendidik molek ke tak molek. Sebab kita tahu mendidik ni bukan saja kecek kan tadi. Dengan cara dia tiru perbuatan kita. Itu paling takut kalau kita didik tak molek. Jadi Kak Wes sebenarnya mahu tak mahu kita memang didik, sama ada didik dia molek atau didik tak molek. Tetapi saya suka sangat daripada apa yang perkataan yang Kak Wei sebut tadi dalam artikel tersebut tentang perlulah menjadi murabi. Dan apa sebenarnya tugas murabi? Murabi ni adalah ciri yang Allah tu sebagai Rabb tu. Allah yang memelihara kita, yang mendidik kita kan. Allahu Rabbi tu. Jadi daripada perkataan Rabb itulah timbul perkataan murabi. Jadi daripada sini bahawa Allah tu mendidik kita dan kita mendidik anak kita. Jadi nak jadi orang yang mendidik ni, ya, perlulah dia melakukan beberapa perkara. Antaranya adalah dia bukan sahaja memelihara, tetapi juga dia mengembangkan, mengarahkan dan menugaskan. Jadi poin dia bukan kecek sajalah. Bila kita nak didik anak kita, kita perlu satu mengarahkan nak didik ke mana. Betul tak? Dan bila nak didik ke arah mana tu, kita perlu buat tugasan juga ke dia. Barulah benda tu menjadi satu benda didikan. Bukan saja ya ada macam-macam cara sebagaimana ditunjukkan oleh Imam Ghazali tadi. Maknanya untuk menjadi seorang yang betul-betul mendidik, pertama dia kena kita tunjuk tauladan tadi. Itu paling penting lah bagi saya. Jadi selain daripada tadilah dia ikut kata kita, dia tiru perbuatan kita. Jadi kalaulah kita tunjuk benda-benda tak molek kak, boleh hak tu lah anak-anak kita kan. Okey, boleh kita seterusnya kepada soalan yang seterusnya. Pemanggil yang kedua. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Apa khabar doktor? Alhamdulillah. Bawa ni lembu pokok. Ya, Pak ni. Apa soalan dia? Soalan dia ni Ustazah. Itu doktor. Boleh. Masalahnya kita anak-anak kita modo-modo kita kurang tapi dengan lagu ni. Tapi dengan belajar kawan kurang. Jadi kita pun suruh anak-anak kita dah tua. Kita suruh anak-anak. Dia kata kita ngajar tes semayang dia yang tu kerja kecil mula ayah tak ajar dia tu. Okey. Kalau kita nak jawab guano tu ada kata menjawab kita lepas kau teringat kita suruh sama wala kita wala masuk 25 sampai 3 jari lah. Buat juga buat teko radio pergi orang panggil buat waktu radio malah dok yang muda. Ya. Ada kita tua lah ni kat nak menezakkan anak-anak tu lagu mana dia kata 40 ya 20 nya. Kita orang ada ibu bapa tu, kalau lah kita nak muka dia tu, luruh dosa kita dalam menyanyi dia aku ke dia. Atas tu dia ketulah sikit. Assalamualaikum. Pak Ni. Ya. Sebelum tu saya nak tanya jugalah doktor. Ya. Lo ni Pak Ni kuat lah create lagi masjidnya. Melon ni tak tinggal dalam. Tak tinggal dah. Boleh jadi contoh jugalah doktor. Contoh. Soalan yang kedua saya tak dapat. Apa soalan yang kedua? Jadilah rasa pun teko amo tu. Okey, Pak Ni. Soalan yang kedua tu macam mana tadi? Soalan dua lah. Nombor satunya kita tengok wajah ibu bapa kita tu. Bapak kita tak keluruh dah ni. Wajah mak ayah kita. Kedua nak lepas kalau kita dengan anak-anak kita yang muda mula kita tidak tahu lah mana. Okey. Boleh. Kita suruh macam dia tua apa. Payah sikit lah ni. Okey. Boleh. Pada tua payah kita betul. Okey. Itu mula pun lagu tu juga mula 20 lah. Boleh. Okey, terima kasih Pak Ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih ni peminat-peminat setia kepada rancangan ni. Alhamdulillah kepada Pak Ni terima kasih soalan tu ya.
Jadinya mendidik anak ni sebenarnya kalau ikutkan daripada buayan sampai ke liang lahat. Jadi sementara nyawa ada, masih lagi kita sebenarnya boleh melakukan, terus mendidik dan sebagainya. Dan kalau bagi saya lah, didik anak kecil tentunya lain daripada bila anak besar. Tapi bila anak besar ni, dia punya sipir serupa. Bila nak didik orang ni, yang pertama kita kena bina hubungnya dulu. Ya, walaupun dah mungkin berumur dan sebagainya, maka kita bina juga. Kalau kita rasa dulu tidak bina hubungan dengan molek, kena bina pula lah. Dan sipir dia adalah, orang tak akan dengar, orang siapa-siapa lah, anak pun tak akan dengar kita selagi dia tak serah kita ni kisah ke dia, cara ke dia. Betul tak? Ya. Fiza tak akan dengar saya sampailah Fiza rasa saya care pasal Fiza. Anak kita lagu tu jugalah. Jadi contohlah tadi dulu kita kalau kita royak kak, dia akan kata pok pun serupa tak buat juga. Tapi alhamdulillah tadi kan, masalah ni cuma kena bina hubungan. Bina hubungan kak. Bina hubungan, maksud dia bina hubungan ni adalah kita kena buat anak tu rasa kita ni cakna ke dia. Jadi kalau hubungan kita renggang, kita bina lah dulu. Bina dulu, barulah proses dia serupa. Tanam akidah, lazimkan ibadah, solat lah yang utama kan. Dan kemudian kukuhkan akhlak. Jadi contohlah, ada anak kita yang kita berasa, kalau bolehlah saya minta ibu bapa jangan kecil hati dengan anak. Sebab kadang-kadang pun kita kena back-key dia. Bila kita berasa nak back-key dia, kita tak akan rasa kecil hati. Contoh dia kecil tak betul dengan kita, dia tak cara kita learn ni. Selagi nyawa di kandung hayat, kita kena dekati dia untuk royak. Sebab berbakti, ibu dia tu berbakti pada kita, maksud dia kita membantu akhirat dia nanti. Jadi kalau ada anak tak cara kita kena royak ke dia, kena cara ke aku. Ya, sebab apa? Harta anak kita sebenarnya adalah harta kita. Dan ini terima kasih kepada Pak Nik sebab bertanya soalan peranan ayah sebenarnya. Peranan ayah yang mana oleh sebab keadaan persekitaran dan sebagainya, hari ini kita dapati ramai ayah yang sebenarnya tak buatlah peranan dia. Mungkin sebab dia sibuk bekerja mencari nafkah, maka dia agaknya ketinggalan peranan-peranan. Dan tentunya pada usia yang lewat, agaknya ada ayah-ayah yang berasa bahawa dia kena masih menjalankan peranan. Yes, untuk apa? Untuk kukuhkan akhlak. Kalau ikut surah Luqman tu, ada 5 perkara yang dia kena ingatkan. Pertama, berbakti kepada ibu bapa. Kedua, taat Allah lebih daripada taat kepada ibu bapa. Akhlak mesti jaga suara, berjalan tegap tapi jangan sombong. Okey, ada soalan? Seterusnya. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Saya Hamidah. Okey, Kak Dah. Ya. Okey, Assalamualaikum, doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Dah. Ya. Ini ujian ni doktor sini. Ujian kau kata baru tu. Ya, kita pun ujian juga kenyang-kenyang tadi. Ya. Gini doktor ni. Ya, bini anak ni. Ya, perempuan lain, lelaki lain. Betul. Kita kata kita nak tino ni teroyak ke. Dia dengar dia senyap pun dia buat ni. Kalau jatuh teroyak dia senyap pun, kalau kata jangan pergi. Dia pergi juga. Dia senyap dia tapi tak royak pun dengan lawai pun tak. Tapi dengan selama dengan gitu je. Royak pun. Betul lah sebab kita kata. Nak kata dia tak dengar, dia tengok kita. Tapi dia tak ambil endah lah. Betul. Lagu mana tu doktor? Nak jatuh ni bos lah saya ni yang baru masuk ke politik tu. Masya Allah. Terima kasih sayang. Betul. Assalamualaikum. Jadi terima kasih kepada Kak Dah. Alhamdulillah kena bangkitkan isu anak lelaki dan anak perempuan. Kita tahu belajar daripada surah Maryam, surah Ali Imran yang kita bincang dalam minggu-minggu sebelum ni. Anak lelaki tak sama dengan anak perempuan. Anak perempuan tak sama dengan anak lelaki. Jadi oleh sebab itu Kak Dah, memang kita kena kenal perangai anak lelaki dan anak perempuan. Jadi kalau anak Kak Dah wayak tadi anak lelaki macam rasa gitu ya, tidak serupa anak perempuan. Anak Tino ni kak sungguh kalau kita wayak. Antaranya kerana Kak Dah kenal anak Tino sebab Kak Dah Tino. Kita perempuan, kita tahu macam nak berkomunikasi secara semula jadi. Ya, anak perempuan ni contohnya dia akan dia mahu belayan, sentuhan, kasih sayang, dorongan, rangsangan lain daripada dia. Dua-dua nak juga tapi teknik tu lain. Jadi anak perempuan ni oleh sebab kita perempuan Fiza, kita automatik kita tahu dah.
Tetapi kalau ibu kepada anak lelaki, kita kena belajar lebih sikit tentang macam mana anak lelaki ni, dan kena bina hubungan dengan dia sejak daripada kecil lagi lah. Ya, antaranya anak lelaki ni dia mahu diberikan, dia kalau anak tino ni kita boleh kecek dengan dia, kita boleh royak ke dia. Tapi anak lelaki ni sebenarnya royak ke dia tu, kita kena percaya kat dia dulu. Jadi kalau kita biasa dengan anak lelaki ni, Allah mau ni tak dengar mak royak, dia putus dah tu, crack dah tu. Sebab anak lelaki ni perlu dibaja dia punya semangat dalil. Orang panggil ego jatuh tu, kita kena pong-pong lagi, kena puji-puji. Oleh sebab itu, cara nak mendekati anak lelaki adalah kena bagi kepercayaan kat dia dengan cara memberi tanggungjawab. Dan tentunya start daripada awal ni. Kalau dah besar, contohnya sekarang anak kita dah tingkatan dah, sekolah menengah dah. Jadi sebelum kita nak royak apa-apa, kita kena bina hubungan dengan dia dulu, Fiza. Supaya dia berasa bahawa kita ni kita panggil ambil perhatian kat dia. Takutnya kita ni, ialah terutama sebagai seorang ibu, adalah hubungan kita dengan dia bila kita nak suruh dia ya. Suruh belajar ke, suruh beli ke, suruh apa ke. Tapi agaknya takut dia berasa dia tu tidak diberikan perhatian. Jadi mungkin wallahualam lah kaedah apa sebenarnya isu dia. Tapi kalau kita boleh royak gini, untuk apa-apa pun dengan anak kita, terutama yang sudah melepasi tahap umur 10 tahun ke atas, dia dah peringkat remaja, awal remaja, yang pertama sekali memang kena bina hubungan dengan dia dulu. Hak tu bagi saya lah, kalau hubungan tu molek dah, tak apa nasihat. Man, mai sini, Man nak royak ni. Kalau hubungan tu molek dah, dia tahu dah mak dia memang kasih ke dia, sayang ke dia, royak dulu, boleh royak. Tetapi kalau hubungan tu sudah ada macam tak berapa lendik lagi, bina hubungan. Berapa lama doktor? Ikut berapa lama dia perlu. Maknanya dia jumpa kecek dengan dia tu tidak hanya dengan menasihat dulu, tapi betul-betul nak kenal anak lelaki dulu. Nak kenal dia kak, apa dia rasa, dia sayang dengan siapa, apa dia nak daripada kita. Memahami dahulu. Orang panggil mahu difahami, barulah kita faham dia dulu, barulah minta dia memahami kita. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Kak Dah, daripada sudut ini perlulah kita bina hubungan dahulu sebelum kita mungkin nak menyampaikan apa-apa. Contohnya lah tadi ya, kita nak sampai kepada anak kita bahawa kita nak dia tu cakna kepada Allah cakna kepada Allah melalui solat contohnya. Kalau dia molek dah solat dia, okey, tapi kalau dok, kita kena bina dulu, kenal Tuhan tu dulu. Saya nampak ada satu soalan lagi. Okey, kita ini yang terakhir doktor, sebab kita kena tutup awal hari ni, azan awal. Yes. Hello. Boleh. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa ni? Ni Abed Pak. Okey, silakan bersama dengan doktor. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abed Pak ni masalah anak dengan ibu, bukan ayah dengan anak tu. Anak dengan ibu. Ya, boleh. Jadi kan ni, kalau zaman ni, kalau zaman sibuk tak. Sibuk kerja sendiri lah. Lorak lah kita kata, saya kata lorak. Faham. Kemudian, ibu dan bapa kita tu, dia tua dah. Kemudian, kita tidak jaga sendiri, kita upah. Kita cari, apa panggil ni, ngasuh lah. Ya, boleh, betul. Kita cari ngasuh tu, upah dia supaya jaga anak ibu kita dengan bapa kita. Dia tua tu. Bagaimana kita tu hukum? Sebab kita lorak dengan kerja kita ni. Dia jaga juga, beritahu tanya khabar juga. Tapi tidak jaga sepenuhnya lah. Itu saja. Terima kasih kepada soalan Bapa ni. Saya rasa kita pun kena duduk dalam realiti hari ini, yang mana kita dengan kesibukan masa kena cari makan, kita pun ada tanggungjawab kita dan sebagainya. Saya dalam pekerjaan saya makin jumpa ramai yang sebenarnya macam tadilah upah, sama ada bibi Indonesia ataupun orang kat sini untuk jaga. Dan kita pun kena berlapang dada lah dalam sudut ini kan. Yang utama ya bapa adalah niat kita tu lah, ke mana nak cara ke ibu dan bapa kita. Yang kita toksik adalah bala adik-beradik nak berkira. Tu orang kata ibu dan bapa boleh jaga 10 anak. 10 anak tak semestinya boleh jaga seorang ibu. Dan di sini kalau kita tengok daripada surah Luqman ni, yang paling kena jaga apa dia? Lidah.
Jadi dalam sudut ini bagi saya cara dan sebagainya kita kena sesuaikan dengan keadaan hari ini. Kalaulah dengan kita bekerja tak boleh nak tumbuh lah, terutama ibu dan bapa yang terlantar ni maknanya memang tak boleh nak urus diri, yang memang kena 100%. Jadi saya bagi contoh lah ibu dan bapa yang kena stroke, yang memang kena kalau yang stroke tu ada yang kes yang saya jumpa tu memang kena makan kok waya, kena pakai pampers, kena urus diri dan sebagainya. Maka di sana ada keperluan agaknya anak-anak memerlukan bantuan untuk jaga, tetapi jangan lepah lah. Sebab ibu dan bapa masih perlukan sentuhan kita, kecek dengan dia, gosok dia, berikan kata kita ni saya ke dia. Jadi poin dia, cara tu boleh dipelbagaikan. Saya tak boleh nak kata tak molek upah. Sebab kadang-kadang orang yang mungkin mendapat khidmat jagaan, sama ada upah tu ataupun nurse kat sini yang berbayar, saya jumpa diorang ramai sebab dia pun tua juga. Ibu bapa 80 tahun, dia dah umur 60 tahun, tak gerak dah nak buat sendiri. Jadi yang penting adalah niat kita dan lagu mana kita berkhidmat. Maksudnya contohnya kita tinggal kepada ngasuh tapi tak cara, tak betul lagu tu. Contoh tinggal anak-anak ibu bapa yang dah uzur ni kat rumah orang tua-tua, tak jenguk-jenguk. Tu tak betul tak bisa. Betul. Jadi bagi saya akhirnya pakatlah adik-beradik fokus kepada apa kita boleh buat berbanding dengan apa kita tak boleh buat. Jadi itu bagi saya adalah satu perkara realiti dalam kehidupan. Yang penting adalah perintah Allah untuk kita berbakti kepada ibu dan bapa itu perlu kita jiwai. Dan saya nak royak terutama kepada ibu dan bapa di luar sana, mana mungkin anak-anak akan jatuh kasih jaga kepada kita selaku ibu bapa tua nanti kalau kita tak jaga dia dengan molek. Bagaimana kita melakukan, begitulah kita akan diperlakukan. Ada pepatah Arab kata gitu. Bagaimana kamu melakukan, begitulah kamu akan diperlakukan. Jadi ingatan bagi kita ni perlukan anak kita lama. Sampai kita mati pun kita perlukan doa dia. Jadi jangan sampai kita menyesal sebab dulu kita tak didik anak kita dengan molek, maka itulah yang akan diperlakukan kepada kita. Jadi insya-Allah hari ini hulasah dia, sebab ada lagi, itu apa Allah kata. Rasulullah SAW pun menunjukkan kepada kita sebenarnya bagaimana kita nak berbuat ni. Antaranya adalah sebab sampai kita pukul 7 ni kan, insya-Allah adalah antaranya Rasulullah ajar kita, ajar kalimat la ilaha illallah tu. Jadi sebutlah, memang kena sebut. Rasul ajar kita untuk menyebut la ilaha illallah tu sebab kita ada dodoyan kan. Macam-macam pesen kan dia punya irama, tapi ajar anak kita. Kemudian Nabi juga mengajar kita untuk ajar halal haram ni. Hak ni boleh, hak ni tak boleh. Jangan sampai anak kita, ya Allah, na'udzubillah min zalik, sampai usia remaja, sampailah nak beranak pinak, tak tahu lagi sembahyang mandi wajib lagu mana. Jangan sampai dia tak tahu. Dan tentunya Rasulullah SAW juga dia suruh ajar anak kita untuk cinta Rasulullah dan keluarga baginda. Jadi poin dia di sini tunjuk kepada kita ibu dan bapa sekalian, apa bahan kecek dengan anak kita. Dulu kita katakan nak anak cerdik, kecek. Jadi bahan kecek benda ni lah. Benda tauhid, tentang Allah, tentang Rasul. Anak Nabi kita ada 7 orang. Betul tak? Betul. Berapa lelaki? 3 lelaki, 4 perempuan. Kan? Fiza sampai boleh hafal. Main mana tu kan? Dari kecil. Exactly. Jadi inilah bahan bicara keluarga-keluarga Islam yang perlu kita buat kalau kita betul-betul sayang kepada anak kita. Barulah di sini bila anak kita kuat hubungan dengan Tuhan, ujian akan mari, tapi dia tahu dia ada tali dengan Tuhan tu. Dan ini adalah benteng yang antara yang paling kuat untuk membebaskan insya-Allah diri kita daripada beban penyakit mental Jadi insya-Allah termasuklah kita pernah sebut juga bagaimana Nabi mengajar kepada Ibnu Abbas, ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, nescaya Allah akan jaga kita. Jaga engkau lah, maksudnya Rasulullah ajarkan. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya saya akan meninggalkan tuan-tuan dan puan-puan dengan terapi solat untuk pengurusan stres. Yang ni tak sempat kita nak ulas, tapi sempena Hari Kesihatan Mental, tuan-tuan dan puan-puan, saya seru buka surah Al-Ma'arij ayat 19 hingga 23, yang mana di situ adalah
terapi-terapi ya, sampai ayat Al-Ma'arij sampai 35. Terapi menangani stres ikut kaedah Rabbani. Ya, yang mana digariskan ya, ayat tu bermula dengan manusia ni memang dijadikan keluh kesah. Tapi kemudian Allah bagi dia punya rawatan, iaitu yang pertama apa? Mengerjakan solat, kemudian sedekah, kemudian ingat saat kiamat, kemudian jaga kesucian jiwa, jaga amanah, jadi saksi yang adil, dan Allah tutup balik kita kena tetap mengerjakan solat. Jadi insya-Allah yang baik datang daripada Allah, Fiza. Ya, tak baik semata-mata daripada saya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang melakukan berapa S saya kira tadi, 1 2 3 4 5 6 S. 6S Doktor? Nak supaya tak stres ni, solat, sedekah, ingat saat kiamat, kemudian jaga kesucian, tak boleh berzina, jaga kita punya kemaluan, kemudian amanah kerja, amanah sekolah, dan kemudian jadilah saksi yang adil. Itu rupa-rupanya adalah terapi untuk selamat daripada stres dalam kehidupan. Okey, terima kasih banyak-banyak Doktor. Sebenarnya macam tak cukup sejam kita bersama Doktor kan. Tapi apa pun insya-Allah minggu depan ada masa, ada ruang dan juga peluang, Doktor akan bersama kita lagi lah dalam segmen Selekta untuk ruangan kekeluargaan Islam. Terima kasih banyak-banyak Dr. Hafizah Mustaqim, merupakan pakar motivasi Kelab Keluarga Islah dan ahli lembaga pengurusan Rumah Raudah Sakinah Kelantan. InsyaAllah kita jumpa lagi Doktor minggu hadapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.